Ayat 44 surah Al-Qasas. Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi idh qadaina ila Musal amr. Dan kamu wahai Muhammad pada ketika itu tidak berada di sisi sebelah barat ketika mana kami menyampaikan perintah kepada Nabi Musa. Kalau baca seorang-seorang agak-agak nak pi tala ke mana ni? Kamu ketika itu wahai Muhammad tidak berada di sisi sebelah barat ketika mana kami menyampaikan perintah kami kepada Nabi Musa. Nak tala ke mana je agak-agak kalau baca seorang-seorang ai. Di sisi sebelah barat pula dah. Jadi hak sebenar yang dikehendaki, kamu wahai Muhammad pada ketika itu sama sekali tidak berada di sisi sebelah barat, merujuk di sisi bukit yang berada di sebelah barat. Kenapa bukit yang berada di sebelah barat? Kerana di sebelah timur itu ada satu lembah, dan di lembah itulah ada satu pohon yang mana peristiwa Nabi Musa tinggal isteri dia naik ke kawasan tersebut nak cari punca api tu, ingat? Jadi lembah tu ada satu pohon tu berada di sebelah timur. Jadi gambaran ayat ni nak habaq, ketika peristiwa tu berlaku seolah-olah pohon tu berada di sebelah timur, automatik location Nabi Musa pun di sebelah timur. Kamu pada waktu tu bukan berada di sebelah barat bukit tu. Faham ke tak faham lagi ni? Dah nampak dah tak? Sebagai penyaksi, bila kita sebut timur dan barat secara umum dia nampak jauh. Ni negeri sebelah timur, ni negeri sebelah barat, dia jadi jauh. Sebenarnya arah yang disebut barat atau timur hanya menunjukkan arah dan sisi saja. Tak semestinya benda tu jauh. Cuma macam kita kata, okey, di sebelah luar masjid ni kita anggarkan timur, di sebelah ni confirm barat walaupun dekat. Ataupun dekat lagi selalu kita bahasakan di sebelah kiri saya, kanan saya. Tu yang simple biasa. Tapi kalau kita mengambil kiri kanan dari sudut arah dan sisi sebenar, mungkin hak ni timur, hak ni barat walaupun depan ni saja. Boleh faham? Jadi waktu kejadian Nabi Musa berada di bawah pohon tu, yang kata pucuk api tu, lembah tu berada di sebelah timur. Kamu Muhammad tak ada pun di bukit sebelah barat, sebelah tu jadi. Contoh ada satu pohon, Haji duduk bawah pohon tu duduk sebelah timur. Saya tak ada pun dekat tu, keadaan tu duduk sebelah barat tu. Boleh faham tak? Jadi saya tak ada pun duduk sebelah barat, padahal nampak timur barat tu tadi, tapi sebenarnya sisi dia tu. Haji duduk belah tu, saya duduk belah ni. Saya tak ada pada masa tu menyaksikan Haji yang berada di sebelah timur. Jadi Allah nak habaq di sini, kamu wahai Muhammad tak ada pun di sisi bukit sebelah barat waktu Musa di lembah yang sebelah timur tadi. Ketika mana waktu tu adanya arahan daripada Allah kepada Nabi Musa, wa ma kunta minasyahidin, dan kamu sesekali bukanlah termasuk di kalangan orang yang menyaksikan. Betul lah, kalau Nabi Muhammad ada pada waktu tu termasuk penyaksi, kamu bukan penyaksi pun. Tapi nak habaq di sini pasal pun ayat-ayat lain Nabi Muhammad boleh cerita kepada kaum dia kafir Quraisy itu komplit pasal cerita tu. Bermula daripada dia datang daripada negeri isteri dia. Isteri dia datang daripada mana? Negeri, dia lari, lepas tu dia tertumbuk orang tu, dia lari ke negeri siapa? Negeri Madian. Betul, dia lari ke negeri Madian. Jadi Nabi cerita seolah-olah dia daripada negeri Madian, bawa isteri, bawa anak dia. Akhirnya mereka tersesat kan, sampai di tepi bukit Tursina tu. Jadi malam tu sejuk, dingin. Jadi dia tengok ada macam punca api atas bukit. Dia kata, kamu tunggulah 2 beranak sini. Ni bahasa Penang lah dah. Kamu tunggulah 2 beranak sini, aku akan pergi dapatkan api tu. Jadi kalau aku berjaya dapatkan api tu, 2 benda kan dalam Quran sebut. Pertama, aku boleh ambil sebahagian daripada api itu, waktu turun kita boleh memanaskan dan menghangatkan badan kita. Dan kalau betul ada orang bawa api itu, aku akan tanya dia. Maksudnya waktu tu memang confirm Nabi Musa sesat jalan. Jadi bilalah kita kata ada api situ, mesti ada orang bawa api kan. Jadi boleh tanya orang tu, jalan sebenar nak balik ke Mesir ni lagu mana. Jadi satu minta api dengan dia, satu lagi kami sesat ni. Tu. Jadi sampailah kepada tempat tu. Jadi bagaimana Nabi boleh cerita tu? Nabi cerita sendiri ke Allah wahyu? Allah wahyu.
Jadi bila Allah wahyu, Nabi tak boleh cerita sendiri, menunjukkan Nabi itu benar-benar Nabi dan Rasul, utusan yang diwahyukan firman-firman Allah pada dia. Walakinna ansha'na kurunan, tetapi juga kami telah mengadakan. Nak kata apa ni? Tapi kami ni mencipta, betul lah, Allah tu pencipta, mengadakan beberapa generasi. Allah ni mengadakan beberapa generasi, fatatawala alaihimul umur, dan berlalu ke atas mereka masa dan waktu yang panjang. Jadi selain daripada kisah Nabi Musa tu, Allah nak habaq di selang-selang masa antara Nabi dan Rasul tu, banyak dah Allah buat generasi demi generasi yang mungkin Allah cerita, yang mungkin kita tak tahu pun, yang tidak diceritakan oleh Allah. Dan masa di antara generasi ke generasi itu panjang. Hak ni dengan umur tertentu, hak ni dengan zaman tertentu, banyak Allah habaq. Wa ma kunta sawiyan fi ahli Madian, dan tiadalah kamu wahai Muhammad tinggal bersama depa. Siapa depa tu? Bersama dengan penduduk Madian. Madian ni Nabi Syu'aib. Kamu wahai Muhammad tak pernah tinggal pun sekali dengan penduduk Madian. Tatlu alaihim ayatina, yang mana kamu membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Kamu tak pernah tinggal sekali dalam kampung tu bersama penduduk, dan bukan kamu yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka. Tapi yang kamu cerita tu pasal orang lain. Pasal Nabi apa? Nabi Syu'aib dengan penduduk Madian. Penduduk Madian ni apa dia? Onar mereka. Masalah mereka apa dia? Madian ni antaranya ialah mereka suka menipu dalam perniagaan. Takar, timbangan tu. Tipu kilo lah, senang kalau kita hari ni nak mudah faham. Time timbang kilo lah ke dia tu lebih, time nak jual lah ke orang tu dia berkurang. Tipu dalam takaran, tipu dalam timbangan. Dan satu lagi, mereka ni ada menyembah satu pokok lah, yang mana di kawasan Madian ni kita tahulah kawasan tu jenis berbukit, bukau, gersang ni, tapi dia ada satu tanah lapang yang tanah tu subur. Di celah-celah tanah tu ada satu pohon yang besar, yang mana pohon tu lah dijadikan sebagai kira macam pelik lah, tiba-tiba tanah ni pelik pada orang, subur, lepas tu di celah-celah tanaman yang subur tu ada pohon besar, mereka anggap keramat lagi. Jadi itulah antara mereka sembah pohon tersebut. Satu lagi, mereka suka mengganggu orang di persimpangan-persimpangan. Mereka cari simpan-simpan tertentu, mari kafilah perdagangan ke, mereka sekat, tahan, rampas, gangguan macam tu. Tu perangai orang Madian. Jadi Allah nak abad di sini, ketika peristiwa tu berlaku bersama Nabi mereka Syu'aib, hang ada ke tak ada? Tak ada pun. Tapi boleh cerita satu-satu. Nabi Syu'aib lagu ni, Nabi Syu'aib bicara lagu ni, umat dia balas lagu ni, perangai dia lagu ni, perangai semua ni bukan berlaku zaman Nabi. Nabi boleh cerita pula, pattern umat ni lagu ni, pattern umat Nuh lagu ni, pattern umat Soleh lagu ni, pattern umat ni lagu ni, membuktikan Nabi itu benar-benar Rasul. Mana pula sambungan dia ni? Walakinna kunna mursilin, tetapi kamilah yang telah mengirim rasul-rasul tersebut kepada umat-umat masing-masing. Jadi nak habaq kamu tak hidup sekali dengan mereka, bukan kamu yang pi dakwah kepada orang zaman tu, tapi kami dah utus sebelum kamu tu nabi-nabi dan rasul untuk mengurus dan mendakwahkan mereka. Okey. Ayat seterusnya, ayat 46. Wa ma kunta bijanibit tur iz nadaina, dan kamu juga tidak hadir di sisi atau berserta dengan Nabi Allah Musa ketika Nabi Allah Musa diseru oleh Allah di Bukit Tur Sina. Ada tak Nabi Muhammad pada masa itu? Sekali? Tak ada. Baik, ini adalah kisah seruan daripada Allah kepada Nabi Musa. Nabi Muhammad boleh cerita sebiji-sebiji. Bila Nabi Musa pi ke lembah tersebut, ada suara kan, suruh apa mula-mula? Tanggalkan nak light tu, slipper kamu. Nabi boleh cerita terperinci. Bila tanggal slipper, Allah tanya apa yang berada di
tangan kanan kamu, ni tongkat aku, Nabi Musa cerita sekian-sekian, lempak tongkat kamu jadi ulat, kemudian ambil balik tongkat tu jadi asar, kemudian bila letak tangan dia di celah apa dia ni, nak kata ketiak ke poket dia ke, tiba-tiba tangan dia tu bercahaya. Tapi bercahaya di sini bukan cahaya yang mencacatkan lah, cahaya yang gilang gemilang. Nabi tak ada di situ, tapi Nabi boleh cerita. Cerita kalau orang dengan orang bercakap okey lagi. Ni orang dengan siapa ni? Nabi Musa sedang berbicara dengan siapa ni? Kalau saya boleh cerita orang tu habat lagu ni, orang ni habat lagu ni, orang dengan orang tu ni lagi. Tapi kita cerita orang sedang berbicara dengan siapa tu? Allah. Secara terperinci, hakikat yang sebenar. Bahkan ayat ni jugalah yang disebut oleh Abu Hurairah dalam tafsir Ibnu Katsir. Abu Hurairah sebut apa berkenaan dengan ayat ni? Sesungguhnya mereka diseru. Ini berkenaan dengan umat Nabi Muhammad. Sesungguhnya mereka diseru, hai umat Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian sebelum kalian meminta kepada kami, kami telah memperkenankan kepada kalian sebelum kalian berdoa kepada kami. Berkaitan dengan ada kalimah nadaina, seruan ni. Jadi Abu Hurairah dia datangkan satu riwayat yang mana seruan kepada umat Nabi Muhammad, hai umat Nabi Muhammad, umat Muhammad tu kami apa dia memberikan kepada kalian sebelum kalian minta, kami perkenankan kepada kalian sebelum kalian berdoa kepada kami. Baik.